Hello Wanderers, di video ini kita masih membahas mengenai alasan bahasa Melayu Malaysia masih jauh untuk menyaingi bahasa Indonesia yang sudah mendunia lewat UNESCO dan terkenal di berbagai negara. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia masih mengalami masalah di dalam negeri mereka sendiri. Memang, bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa utama di Malaysia, tapi sebagian rakyatnya yang berbeda etnis jarang sekali berbicara, belajar, dan menguasai bahasa Melayu Malaysia. Dan ini menjadi ancaman bahaya bagi bahasa Melayu. Di sini ada cuplikan dari profesor asal Malaysia. Ia kritik keras persatuan bahasa di Malaysia. Yuk kita saksikan. Kita tengok dua ini. Anak Melayu tak apalah, tuan-tuan nak kata lebih ekstrim lagi. Masuk sekolah agama, masuk UIA, masuk UiTM dan sebagainya. Melayu ini bila dia keluar daripada kelas, walaupun medium yang bahasa Inggeris, dia tetap cakap Melayu. Anak Cina, ya tuan-tuan sekalian, sikit lah. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan selepas itu. Kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tu. Dia masuk kota, masuk Utah, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Sinciu, utusan ni, berita harian keluar 1 hari je. Pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok, ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu. Media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Kalau akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini, daripada sekolah Cina ke rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni tu. Saya sebut kenapa saya sebut Cina sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu. Sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini, kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi, kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah vernacular ini di bawah kerajaan, ya, gaji ini diberikan, berapa bilion diperuntukkan, tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini? Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit jadi tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit, daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berlaku ni. Agenda sebesar ini kerajaan boleh tunduk. Bahasa Melayu mana ada kat dunia ni kempen bahasa kebangsaan. Bahasa ini sepatutnya sudah menjadi darah daging rakyat dia. Kat Siam tuan-tuan ada dengar mereka kempen bahasa Siam? Tak ada. Pergilah seluruh negara di dunia ini, 195 buah negara. Apabila bahasa itu menjadi bahasa kebangsaan, dia mesti dia kuasai tanpa berkecuali. Malang negara kita, apabila banci 2010 dibuat, dia akan dibuat lagi. 2010 dibuat, maka pembanci pergi pada rumah ke rumah
sebahagian besar daripada masyarakat Cina di bandar tidak boleh membaca dan bertutur dalam bahasa Melayu sehingga terpaksa membawa penterjemah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Kita duduk di sini bergenerasi. Kita masih lagi gagal untuk menguasai bahasa yang sebegitu mudah ini. Sebab itu saya pohon sangat-sangat ini. Dalam pembinaan negara bangsa ini, agenda besar mesti dilaksanakan. Kalau gagal, kuasa mesti dilaksanakan untuk mendidik golongan membina negara dalam negara. Barulah tuan-tuan kita akan capai yang ketiganya, iaitu perpaduan yang kita idam-idamkan. Seterusnya kestabilan negara yang kita idam-idamkan pada masa akan datang ini. Sebab itu saya minta saudara-saudari sekalian, ya, buatlah apa juga jalan sekalipun. Kalau ditakdirkan Dewan Bahasa dan Pustaka ini perlu diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, jalankanlah tanggungjawab itu. Daripada letak di Kementerian Pendidikan, nampaknya tak pergi ke mana dia. Tak pergi ke mana dia? Nak buat apa? Tak tahu. Banner bandar Kuala Lumpur dah macam London dah. Pergi bandar Ipoh macam London dah. Identiti itu tak ada. Tidak tertonjol. Jati diri negara itu tidak tertonjol. Dan akhirnya orang berkata, Malaysia ini sebuah negara baru sebab baru merdeka 65 tahun. Jadi negara baru ini susah untuk kita bina negara ini sebab kita memerlukan masa yang lama daripada negara sebangsa. Kepada saya, membina negara berbilang kaum ini lebih mudah daripada membina negara sebangsa. Sebab kita ni asal usulnya daripada negara sebangsa dan dia bertukar menjadi berbilang bangsa sebab ada sejarah dia. Sebab itu dalam membina negara bangsa ini, apabila dia bertukar menjadi berbilang bangsa daripada sebangsa kepada berbilang bangsa, kuasa itu perlu digunakan sepenuhnya untuk mendidik mereka, sebab dia berbilang bangsa itu ada sebab dia, disebabkan oleh interaksi, disebabkan oleh penghijrahan. Kalau kuasa itu digunakan untuk sedarkan diri, dia akan menjadi lebih baik. Tapi malangnya kita tak gunakan kuasa itu, akhirnya daripada sedar diri sepatutnya, dia tak jadi sedar diri. Apabila dia tak jadi sedar diri, dia jadi keras kepala. Apabila dia menjadi keras kepala, dia menjadi kurang hajar sebagaimana yang ada pada hari ini. Nah, Sobat Maju, begitulah dilematis bahasa Melayu di internal Malaysia. Nampaknya tidak seperti bahasa Indonesia yang menjadi bahasa utama dan rakyatnya harus bisa berbicara bahasa Indonesia. So, bagaimana pendapat kalian?